قراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين وصلنا؟ ولا يفتقروا صهر الطلاق. هنا أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين ولا يفتقر واو الابتدائية dan adapun la yaftaqiru tidak memerlukan sarihut talaqi. Sarih talak makna lafaz talak yang jelas seperti aku ceraikan engkau, aku talakkan engkau, engkau telah jatuh talak, engkau telah aku ceraikan. Begitu bahasa kita. Ada filu lughatina. Wala yaftaqiru dan tidak memerlukan sarihut talaqi. Sarih talak ini ila niyyati kepada niat. Makna lafaz talak yang sarih ini tak perlukan niat. Dia berniat, dia sebut isterinya aku ceraikan kau, tapi lepas dia cakap aku bukan ada niat nak ceraikan kau, terlampau geram aku. Okey, biarpun dia cakap begitu tetap jatuh. Sebab tu ya, sebab talak ini kalau lafaz sarih dia tidak memerlukan niat. Dan sebab tu dalam sebuah hadis, salasun jidduhunna jid wa hadlahunna jid. Tiga perkara jidduhunna jid, sungguh-sungguh dia menjadi sungguh-sungguh. Wa hadluhunna main-main, tak niat pun, main-main. Jid jadi sungguh-sungguh juga. Apa? At-talaq talaq, wan nikah nikah, war raj'atu rujuk, wa fi lafzin wal i'taq membebaskan hamba. Kalimah main juga. Okey, wa fi lafzin wal i'taq dan juga membebaskan hamba. Wa yustasna dan dikecualikan. Dikecualikan apa? Daripada perkataan dia la yaftaqiru sahirut talaqi ila niyyah, tidak memerlukan talak yang sarih berniat. Ada kecualian, ada istisna, ada istisna dia, ada special case dia, ada khasnya. Ini umum. Ini wala yaftaqiru sahirut talaq ila niyyah. Secara umumnya lafaz sarih ini tidak memerlukan niat. Walakin ma min amin illa khassun yakhussuhu. Tidak ada lafaz am, melainkan ada khas yang mengkhususkan dia. Apa khususnya? Apa dikecualikan? Apa special case di sini? Wa yustasna al mukrahu, dan dikecualikan orang yang dipaksa. Dipaksa, mertua aja letak parang, kau lepaskan anakku sekarang ya. Kalau tidak ni, kau nampak ni badung ni berjalan di leher kau ni, badung ni. Contoh begitu. Okey, Asalih faham tak? Mertua letak badung sini.
Aku kasih lepas anak aku ya. Kalau tidak berjalan badung. Ya baik pak, aku ceraikan. Okey. Boleh. Wa yustathna al-mukrahu 'ala talaq, di atas talak. Maka apa disebut? Mertuanya letak badung leher. Kau ceraikan anakku. Baik pak, aku ceraikan anak kau. Ambillah balik anak kau. Jadi sini dah. Fasarihuhu kinayatun. Maka sarihnya sebut, lafaznya tu, aku ceraikan. Ya, aku ceraikan anak kau bapak. Sebut begitu. Fasarihu, maka sarih waktu ini kinayah. Padahal apa? Dia merupakan lafaz kiasan. Kiasan kepada apa? Kiasan orang dipaksa. Disebut sini, waktu letak parang di lehernya, mertuanya letak apa? Bukan letak parang, letak badung. Nah, letak badung di sini. Nah, kau ceraikan anakku ya. Sembarang saya kau buat anakku ya. Nah, balik-balik. Kau tahu anakku makan putu, kau kasih makan nasi. Aku cakap, jangan kasih anakku makan nasi, makan putu saja. Pandai-pandai kau kasih makan nasi. Boleh? Letak sini. Kau lepaskan. Baik pak. Baik pak. Aku ceraikan anak kau. Jadi sini sarih atau kinayah? Aku sebut, ya, aku jatuhkan talak kepada isteriku bapak. Sini sarih ke kinayah? Sarih. Tapi sebab keadaan dia diletak badung di sini, keadaan terpaksa, lafaz sarih tadi berubah menjadi kinayah. Boleh? Kinayatun, kinayah fi haqqihi, pada haknya. Innawa, sekiranya dia berniat. Sekiranya berniat, waktu disebut tadi, memang hati dia berniat, dia jatuhkan talak betul. Hati dia niat, kata nak jatuhkan talak, waqa'a, maka jatuhlah talak. Wa illa, wa illam yanwi, atau wa illa ma nawa. Wa illa, dan tidak apa? Sekiranya dia tidak berniat. Wa illa, wa illa nawa. Sekiranya dia tidak apa? Tidak berniat. Ini syartiyah itu. Ingat illa bukan istisna ya. Illa bukan, sini bukan istisna, ini apa? Syartiyah. Itu dia apa? Pada perkataan bukan illa, itu bukan huruf istisna asal syariah. Illa sini laisa min harfin istisna, laisa min istisna, walakin apa? Syartiyah. In la harfun syarat. Bisa bihadha fi jawab. Wa illa fala. Maka wa illa nawa, dan sekiranya dia tidak berniat, maka mana fa ni kita i'rab dia rabitatun fi jawabish syarti. Mengapa wajib letak fa sini? Sebab apa? Wa illa fala yaqa'u. Mengapa wajib letak fa ni? Sebab apa? Masbuk bimada? Dengan lana nafiyah ma. Faham tu? Ingat wajib letak pada jawab fa rabit jawab syarti apabila apa? Apabila jumlah selepasnya ada apa? La nafiyah, ma nafiyah, lan. Okey, boleh? Okey, ini ingatlah fa ni apa? Wajib. Kita panggil rabitatul madha li jawabil syarti, fara rabitah. Sebab apa mesti letak fa? Sebab selepasnya ada la. Wa illa, wa il syartiyah, la nawa, fala apa? Fala yaqa'u. Jumlah yaqa'u, fala yaqa'u, la yaqa'u itu fi mahalli ba jawab syarti. Wadah Ibn Abdul Basir. Di sini ingat sebab tu okey, kita talak yang dipaksa tidak jatuh. Ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Sebab tu Ustaz sebut. Ustaz kata setengah sebut tu, sekarang ini kita balik pada Quran, kita balik pada sunnah, tak perlu lagi kita balik pada mazhab-mazhab. Syafi'i kata begini, Imam Syafi'i kata begini, Imam Abu Hanifah kata begini, Imam Malik kata begini. Untuk apa lagi kita sebut imam-imam? Bawa perselisihan saja. Sebab imam ini berselisih.
Dia kata kalau kita balik pada Quran, balik pada sunnah, kita tak berselisih. Mengapa kita berselisih? Sebab masing-masing balik kepada ijtihad imam dia. Jadi kalau kita balik pada Quran, semua kita balik kepada Quran dan sunnah, bukan balik pada mazhab. Taklah berpecah belah. Waqtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semua sekali. Wala tatafarraqu, jangan pecah belah. Jadi kalau kita berpegang dengan Quran, kita berpegang sunnah, bukan kita berpegang mazhab, bukan berpegang mazhab. Okey, nescaya kita bersatu. Sekarang kita berpecah sebab apa? Sebab masing-masing pegang dengan mazhab. Kita kata perkataan ini apa? Qaulul al-jahilul murakkab. Qaulul jahil mana? Perkataan orang jahil, bukan jahil biasa, bukan jahil basit. Jahil apa? Qaulul jahilil murakkabi. Perkataan begitu, sebab dia kata qaulul haq, perkataan benar, memang kita balik pada Quran. Uridu bil batil, maksudnya batil. Okey. Sebab dia kata hadza qaul man? Qaulul jahilil murakkabi. Perkataan orang jahil murakkab. Ada dua jahil. Awal mana? Jahil basit. Jahil basit mudah. Dia jahil, dia sedar kata dia jahil. Memang aku tak tahu masalah ni. Aku bukan faham masalah ni sebenarnya. Bagus. Ini orang ni, dia rasa dia pandai. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia faham Quran, dia rasa dia faham hadis. Sebab tu boleh cakap begitu. Dia tak sedar apa bercakap begitu menunjukkan kejahilan dia tentang Quran, tentang hadis. Okey. Tak perlu pegang mazhab tu saya sebut tu. Selalu saya sebut. Kalaulah kata tak perlu pegang pada mazhab, nasib umat bersatu, nak bersatu. Ini hadis Rasulullah, hadis yang sahih. La talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak di dalam keadaan terkunci. Ini hadis. Kita semua balik pada hadis. Rasulullah sebut apa? Terkunci. Okey. Sekarang dia kata, kita kalau kita balik, semua balik pada Quran, balik pada sunnah, kita bersatu. Sekarang perkataan hadis Rasulullah, la talaqa fi ighlaq. Fi ighlaqi, tidak ada talak dalam keadaan terkunci. Sekarang perkataan ighlaq mujmal, mubham, tak jelas apa yang terkunci. Sini memerlukan kepada apa? Ijtihad ulama untuk faham hadis. Sebab dia kata orang cakap begitu, dia tak faham hadis sebenarnya. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Maksud ighlaq ni apa? Dipaksa. Sebab apa? Kias kepada kita sebut sebelum ni. Kias pada orang dipaksa kufur. Illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih lagi apa? Tenang dengan iman. Imam Ahmad kata apa? Sebab apa? Orang dipaksa ni pada pendapat Syafi'i, dia terkunci kemahuan dia, dikunci kemahuan dia, dipaksa. Faham tu? Imam Ahmad kata apa? Sangat marah. Maksud ighlaq ini dijatuhkan talak dalam keadaan sangat marah. Indal ghadab, tak jatuh. Sebab apa? Sebab orang marah bagi Imam Ahmad terkunci kewarasannya. Okey. Jadi kalau tak mau pegang mazhab, suami balik dalam keadaan marah, jatuh talak pada istrinya. Aku cerai engkau talak 3. Marah sangat pada istrinya. Hilang marah, dia cakap apa? Ayolah, apa? Masuk bilik dah kita. Mana boleh kau cerai isteri aku? Tak. Sunnahnya, kalau talak marah tak jatuh, itu sunnahnya. Isteri kata, itu sunnah pada kepahaman kau. Imam Ahmad, aku sunnah ini la ighlaq, kepahaman aku dalam keadaan dipaksa. Kau bukan dipaksa, kau marah saja. Siapa paksa kau tadi? Jadi isteri, suami kata tak jatuh, isteri kata jatuh. Macam mana? Dua-dua berhujah dengan sunnah. Jadi suami kita jatuh, suami kita tak jatuh. Kau tahu ke Imam Ahmad, Imam Sunnah mengatakan ighlaq sini maksudnya marah. Isteri berkata, Imam Syafi'i, Imam Sunnah, dia guru Imam Ahmad lagi. Imam Ahmad siapa guru dia? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Sunnah, Musnad Imam Syafi'i. Ada kita hadisnya. Imam Sunnah, Imam Syafi'i, dia kata jatuh. Okey. Jadi nak bersatu, suami isteri pun tak ada selesai masalah.
Suami isteri pun tak boleh selesaikan masalah. Sebab tu kita kata-kata tak perlu pada mazhab, kita balik terus pada apa? Kita balik pada Quran dan Sunnah. Itu kalimatul haq, kata betul. Tapi apa? Uridul batil. Sebab tu yang pegang begitu ini pak, jahil murakkab. Betul-betul dia murakkab, tak faham betul, bahkan dia tak cium pun apa sebenarnya keindahan fiqh Islam ni. Faham tu? Sebab tu kita sebuah tempat disiarkan, tempat ini mazhab kita Syafi'i. Paling-paling mereka ni sunnah-sunnah apa? Paling-paling masalah doa kunut, paling-paling masalah zikir lepas solat, paling-paling masalah tangan tak sini. Itu saja. Itu kena solat lah. Kalau tak sini tak sini kan, itu kau punya hal lah. Tak libatkan orang lain. Tapi rumah tangga libatkan suami isteri. Itu baru rumah tangga. Belum masuk bab qarat, rihan lagi, rahnu. Berapa khilaf dia rahat. Okey. Ini paling-paling sunnah apa? Okey, solat dia sunnah solat begini. Itu tak apalah. Okey, bid'ah buat madhab Rasul lah itu. Kau nak pegang tu pegang lah kau. Tak kacau orang, biarlah kau. Tapi ini melibatkan masyarakat. Itu kita tak faham benda ni. Boleh? Okey. Wal kinayatu, dan adapun kinayah, kullu lafzin, setiap lafaz, ihtamala, mempunyai kemungkinan. Makna apa? Kemungkinan apa? Ihtamala apa? At-talaq. Mana talaq tadi? Ihtamala makna talaq, makna talaq. Wa ghayruhu, dan selain daripada talaq. Kinayah. Wa yaftaqiru, dan ia memerlukan. Wa yaftaqiru, dan ia memerlukan ila niyati, kepada niat. Ila niat. Fa inna, maka sekiranya dia berniat. Ini fil qa'idah fiqhiyah, aina wasaltum? Tasarruful al-imam manut bil apa? Manut bil maslahati. Tasarruful imam manut bil maslahati. Idzan khalas. Huna soal ala tujibu ala al-qa'idah al-fiqhiyah. Ba'da. Fa inna, sekian dia berniat, bil kinayati, dengan kinayah, at-talaqa waqa'a, dia berniat talak dengan kinayah tadi, waqa'a, jatuhlah talak. Wa illa fala, dan sekiranya wa illa nawa atau ma nawa, dia tak berniat pun, fala ay fala yaqa'u at-talaqu, maka tidak jatuh talak. Okey, wa kinayatut talaq. Okey, wa kinayatut talaq, dan kinayah talak macam mana? Ka anti bariyatun. Ya, anti bariyatun. Bariyah mana apa? Bara'atun minallah, berlepas diri. Makna terlepas. Anti bariyatun, engkau terlepas daripada tanggungjawab sebagai seorang isteri. Anti bariyatun. Ya, fil surat al-bara'ah atau surat taubah atau surat mada, sahabat mada qalu antum tusammunaha surat taubah wa nahnu nusammiha mada surat al-fadihah. Kamu menamakan surahnya sebagai surah at-taubah, surah bara'ah. Wa nahnu nusammiha, sedangkan kami sahabat dulu menamakannya nusammiha al-fadihah, surah fadihah, yang membongkar kejelekan. Dia membongkar semua sifat orang munafik. Wa minhum. Paling banyak perkataan dari minhum dalam surah bara'ah atau surah taubah. Allah mulakan apa? Bara'atum minallahi wa rasulih. Okey, bara'ah makna berlepas diri. Sini anti bariyatun, engkau berlepas diri. Berlepas diri apa? Anti bariyatun min mas'ulati zawjiyati, daripada tanggungjawab sebagai seorang isteri. Itu kinayah. Ataupun
Anti khaliyatun. Anti khaliyatun. Engkau ini khaliyah. Engkau sekarang pergilah kau bersendirian. Khaliyah bersendirian. Khala sendiri. Ilhaqi, baliklah engkau. Baliklah, ilhaqi, baliklah engkau. Bi ahliki, dengan keluargamu. Macam kita. Kalau begitu, pergilah. Kau baliklah rumah bapak kau. Pergi balik rumah bapak kau. Kena salat. Okey. Bergaduh. Nah, ambil beg kau pergi balik rumah bapak kau. Ambil barang kau, pergi balik rumah bapak kau. Itu kinayah talak. Sekarang kau kemaskan barang kau, semua barang kau keluar pada rumah ni, kau pergi balik rumah bapak kau. Boleh. Ilhaqi bi ahliki. Kenapa? Kau tak senang sudah tinggal dengan aku. Kalau begitu dah. Sekarang juga kau tak senang dengan aku balik. Kau tak senang dengan aku tak sedih hidup dengan aku. Sekarang kau kemaskan barang kau, ambil semua barang kau. Pintu terbuka. Kau balik rumah bapak kau. Jangan ini hilang waras sudah. Faham? Ilhaqi bi ahliki. Pergi kau balik rumah bapak kau. Okey. Sedangkan kalau talak, siapa kena keluar rumah? Suami ke isteri? Kalau berlaku perceraian, siapa kena keluar rumah? Suami ke isteri? Suami. Sebab Allah sebut apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinu, berikanlah mereka tempat tinggal. Min haitsu sakantum, daripada tempat tinggal kat kamu yang mudah untuk kamu. Kalau bercerai, bukan isteri keluar rumah, suami yang kena keluar rumah. Isteri hak dia untuk berada di rumah tersebut sehingga bila? Sehingga habis iddah. Allah sebut. Allah lagi. Nah, ilhaqi, baliklah kau. Okey. Wa ghairi dhalika, dan selain daripada itu. Wa ghairi dhalika, okey. Sekarang telah tamat hidup kita bersama. Selesai sudah hidup bersama. Contoh begitu bahasa Melayu. Okey. Sekarang cukuplah setakat ini hidup kita bersama. Boleh, semua kinayah. Boleh. Macam-macam lah. Okey. Asalkan lafaz tersebut menunjukkan ada tanda-tanda dia tidak lagi sebagai kekal sebagai pasangan suami isteri. Dia kata wa ghairi zalika, dan selain daripada itu, mimma daripada huwa, mimma huwa madhkur. Maksudnya itu mimma huwa, ia disebut fil mutawwalat, pada kitab-kitab yang panjang, mutawwalat. Macam kitab mutawwalat seperti apa? Seperti Al-Hawi Kabir Imam Mawardi, seperti Rawdatul Talibin Imam Hawi Kabir Imam Mawardi, Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Seperti apa? Mughni Muhtaj, Syarh Minhaj, semua tu. Kitab mutawwalat dibahas satu-satu perkataan. Fil mutawwalat. Okey. Sini soalan Ustaz. Jadi kita sini kinayah ini dia perlukan niat. Ini pernah orang soal Ustaz ni. Jadi sewaktu dia sebut pada isterinya gaduh. Nah, kalau kau tak senang hidup bersama aku, tak mampu sudah bersama aku, kalau begitu kau rasa kau tak mampu hidup senang dengan aku, kau tak bahagia dengan aku, jadi sekarang kau ambil beg kau ambil pakaian kau pergi balik rumah bapak kau sekarang juga. Faham tak? Kemudian dia keluar rumah, dia balik tanya. Okey, kita tanya dia. Sewaktu kau cakap tadi, kau niat talak atau tidak? Niat talak atau tidak? Dia cakap, aku pun tak tahu niat talak atau tidak. Aku pun tak tahu aku niat atau tidak. Tak tahu, aku tak tahu. Sebab aku tahu aku marah sangat. Aku pun tak tahu niat talak atau tidak. Faham tak? Ini pernah tanya, jatuh tak jatuh? Ya Allah, ajib li bil qadri fiqhiyah. Jatuh tak jatuh? Ya Allah, Aikal, la ana asal.
Haikal, yaqa' la? Yaqa' la Haikal? Limadha? Ha? Al-aslu? Al-aslu al-asanda. Al-aslu al-adam. Ataupun kaedah apa? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ma lam yakun dalilun ala ghayruh. Okey. Al-aslu al-adam. Asalnya mereka adalah pasangan suami isteri. Al-adam, asalnya tidak ada talak. Jadi tiba-tiba suami tersebut perkataan, kau balik rumah mertua kau. Jadi perkataan ini mungkin talak, mungkin tidak. Jadi kita balik asalkan kita balik kepada asal. Asalnya apa? Asalnya mereka masih pasangan suami isteri. Sebab tu kaedah, bawa kaedah tu kan, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ma lam yakun dalil ghairuh. Sesuatu itu tetap kekal di atas hukum sebelumnya selagi mana tidak ada dalil yang boleh menghilangkan hukum sebelumnya. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ma lam yakum dalilun ala ghairihi. Tidak ada dalil. Nak dalil apa tanya dia? Sekarang kau ni atau tidak? Aku pun tak tahu. Jadi bila tak tahu, muhtamal kita balik pada hukum asal. Al-aslu seperti kama qala Haikal, seperti Haikal sebut tadi, al-aslu al-adam. Alhamdulillah fahimtum hada. Boleh? Okay. Sebab tu saya kata pentingnya kaedah fiqhiyah. Ingat hukum fiqh itu Allah sebut apa? Rasulullah sebut man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah hendakkan kebaikan untuknya, Allah bagi kefahaman pada agama. Sebab Allah sebut yu'til hikmata man yasha, diberikan kebijaksanaan hikmah kepada Allah siapa yang Allah kehendaki. Rezeki semua Allah bagi, tapi kefakihan pada agama bukan semua Allah bagi. Sebab tu kalau Syekh Ustaz sebut fiqh ini, kita belajar hukum fiqh pada hadis daripada bab taharah sampai bab itqul ummahat, membebaskan hamba. Bab taharah, bab apa? Solat, ibadat, semua. Kemudian masuk bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, semua masuk semua sampai bab apa? Siap, bab imamah, bab qudah, semua tu. Bab kepimpinan, semua. Bab menjadi hakim, menjadi saksi, semua tu. Semua sekali. Sampai bab itqul ummahat, memerdekakan ibu. Sebab tu ulama fiqh biasanya letak bab terakhir apa? Memerdekakan hamba. Sebab apa? Dengan harapan di khatamnya Allah juga merdekakan kita pada azab neraka. Okey. Sebab tu dia kata kemudian apa? Faham betul usul fiqh. Macam mana ulama mengeluarkan hukum ini daripada apa? Daripada Quran, daripada sunnah usul fiqh. Sebab usul fiqh ilmu macam mana kita melihat, kita faham. Para ulama kita mengeluarkan kesimpulan daripada ayat Quran. Sebab tu sekarang orang sebut ini pun jahil juga ni. Mana dalilnya? Kita ni bukan sekadar dalil. Mana cara kaifat Islamnya? Bukan dalil saja. Bagaimana cara berdalil? Okey, ayat Quran dalil. Faham tak tu? Macam sebut tadi. Famsahu bi ru'usikum. Sapulah. Dalil wajib sapu kepala apa? Allah sebut famsahu bi ru'usikum. Sapulah dengan kepala kamu. Faham tak? Itu dalil. Sekarang macam mana nak istidlal? Istidlal cara kita berdalil bahawa memadai, kita ambil air begini saja. Dalil famsahu bi ru'usikum, itu dalil. Apa dalil? Ad-dal al-matlub. Itu dalil. Itu dalil. Sekarang kita tanya balik, kaifa nastadil bihadha ayat? Bagaimana cara kita nak berdalilkan? Cara dia bahawa memadai ambil apa? Ambil air begini saja. Sudah. Saya sebut apa? Sebab Allah sebut apa? Famsahu bi ru'usikum. Ba makna apa? Litab babu tab'idiyah. Maksud ba di situ makna tab'idiyah. Sekarang asal masaha ini fi'il muta'addi bukan lazim. Masaha fi'il muta'addi. Muta'addi itu apa? Muta'addi lazim betul tak beza? Nak cakap tentang cara berdalil. Masaha fi'il muta'addi bukan fi'il lazim. Sebab tu tiba-tiba fi'il muta'addi datang dengan ba. Mengapa ba? Makna dari situ. Sebab tu ziyadatul lafzi yadur ziyadatul makna.
Lebih lafaz makna lebih mana? Ba itu mana? Ba? Dia kata ba itu bukan silah. Ba itu ba. Babu makna tab'idiyah, makna sapulah dengan sebahagian kepala kamu. Sikit pun madai lah. Betul? Itu istidlal setengah tak? Okey. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Subhanallah. Kalau tidak dalil, kau belajar ke cara beristidlal. Sebab tu ini Pak. Usul fiqh dia mengajar kita bagaimana cara para ulama kita mengeluarkan hukum. Bukan sekadar dalil, tapi bukan sekadar dalil, bukan sekadar mengerti dalil tapi kaifiyatul istidlal, bagaimana cara kita mengeluarkan berdalilkan. Betul? Okey. Kalau Imam apa? Mengapa kalau Imam Malik dia kata mesti begini? Imam Ahmad mesti wajib begini. Semua kepala mesti sapu. Sebab dia kata apa? Famsahu bi ru'usikum. Ba tu apa? Huruf apa? Huruf silah. Ingat Quran tadi sebut zaidah. Basilah. Apa makna basilah? Nah, nak bahas dalil Quran. Perkataan Quran pun tak faham lagi. Ba tu apa? Apa makna basilah? Apa makna ba harfun silatin? Apa makna harfun silah? Mana apa? Makna dia hanya sekadar tambahan saja. Jadi tak mengubah makna dia. Famsahu bi ru'usikum, famsahu ru'usakum. Makna kena sapu semua sekali kepala. Boleh? Itu cara. Ini nak faham. Sebab tu saya kata fiqh habis semua kemudian faham usul fiqh. Kemudian semua hukum fiqh ingatnya dia dirangkumkan oleh apa? Dirangkumkan oleh kaidah fikih, kaidah fikih. Kemudian apa? Tambahan dia apa? Belajar ayat-ayat hukum. Sebab sandaran ulama daripada ayat tadi, cara macam mana mereka keluar hukum. Kemudian apa? Hadis-hadis hukum. Boleh? Ayo. Okey. Okey. Ilhaqi gharim tawalat. Okey. Wan nisa'u fihi, dan adapun nisa perempuan fihi padanya ay at-talaqi pada talak darbani dua golongan. Satu darbun, satu golongan, fi talaqihinna sunnatun, sunnah kita panggil talak sunni, wa bid'atun, dan talak bid'i. Ada dua jenis talak berdasarkan keadaan perempuan. Wa hunna dawatul haidhi, dan mereka adalah siapa yang talak bid'i ni? Wa hunna, mereka perempuan tadi, zawatul haid, dalam keadaan haid. Makna mana-mana suami menjatuhkan talak dalam keadaan isi haid, hukumnya berdosa, hukumnya haram, hukumnya bid'ah. Okey. Ingat sebab Allah sebut ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, mana wahai nabi dan orang beriman, apabila kamu menceraikan perempuan, makalah ceraikanlah mereka untuk iddah mereka. Okey. Wa hunna dhawatul haidhi wa arada al-musannifu bis sunnati. Wa arada, dan berkehendaki musannif dengan sunnah itu apa? Bis sunnati, dengan sunnah at-talaq al-jaiza, talak yang harus. Mana talak sunnah harus? Bila talak harus ni? Ada tiga sebut. Wa bil bid'ati, dan maksudkan talak bid'ah ni apa? At-talaq al-haram, talak yang haram, dosa. Waktu isteri haid berdosa, suami jatuhkan jatuh tak jatuh? Jatuh, tapi dia berdosa. Faham? Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Adakah sebagai orang Islam wajib menyertai sistem demokrasi bagi memastikan orang Islam kekal memimpin negara? Adakah wajib menyertai sistem demokrasi? Demokrasi sistem Islam kah? Demokrasi bukan sistem Islam. Demokratis, kuasa rakyat. Faham tu? Kita dan Islam kuasa bukan kuasa rakyat. Kuasa siapa? Inil hukmu illa lillah. Dalam surah kita sebut al-hakim. Siapa hakim? Huwallahu wahdah.
Lah Islam. Demokrasi bukan Islam ya. Jangan siapa kata demokrasi bukan Islam. Demokratis. Cuba kita sejarah demokrasi. Demokrasi dari mana? Asal kerajaan Rom. Faham tu? Jadi mana? Makna keputusan sesuatu adalah berdasarkan suara majoriti, suara rakyat. Faham tak? Makna rakyat nak undang-undang begini, kena undang. Islam tak. Islam, okey, rakyat. Makna siapa rakyat nak hukum begini. Okey, minum arak halal. Silakan bagi rakyat. Kalau contoh demokrasi ini, majoriti rakyat nak minum arak, maka sistem itu akan menghalalkan arak. Majoriti rakyat mengatakan penzinaan pelacuran ini dihalalkan. Halal lah bagi dia. Islam tak. Islam bukan begitu. Islam kuasa hukum bukan kepada golongan majoriti, bukan majoriti. Dalam Islam kuasa hukum apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak hukum melainkan milik Allah. Melainkan hukum-hukum yang Allah bagi ruang untuk kita berijtihad, seperti hukum takzir, seperti Umar dia buat penjara. Faham? Itu saja. Jadi demokrasi ini bukan, sebab demokrasi ini, bahkan demokrasi ini bertentangan dengan Islam, sebab dia memberi kuasa pada majoriti. Islam tak. Sebab Al-Hakim siapa hakim? Kita baca usul fiqh. Al-Hakim wallah. Sebab Allah sebut inil hukmu nafi, kemudian hasar, tidaklah hukum illa lillah, melainkan milik Allah. Jelas? Okey, yang kedua, jadi kita kata demokrasi Islam adakah wajib? Okey, yang ulama mengatakan okey, boleh guna sistem demokrasi. Dia kata apa? Sebab dunia sekarang bilangnya ada dua sistemnya, demokrasi dan autokrasi, demokrasi dan diktator. Jadi demokrasi ini lebih selamat daripada diktator. Diktator ni pakai ikut suka dia saja. Demokrasi kurang-kurangnya ada ruang untuk rakyat menyuarakan pendapat. Sebab tu dia kata dalam keadaan sekarang dia ambil kaedah apa? Ittikhafu akhaffi dararaini. Ittikhadu, mengambil dua kemudaratan yang lebih ringan. Demokrasi mudarat, pilihan raya mudarat sebenarnya. Mudarat sebab apa? Pilihan raya mudarat, pemimpin kena berbohong. Mudarat tak mudarat? Mudarat. Betul tak betul? Janji nak bikin jabatan sampai sekarang, dua pilihan raya belum siap lagi. Pemimpin kena berbohong, rakyat kena terima rasuah. Betul tak betul? Faham tak? Sebab tu, siapa ada kemahiran berbohong, kemahiran menarik perhatian orang lain, lagi kuat berbohong, lagi sesuai jadi masuk sistem demokrasi ini. Faham tak? Berbohong. Sebab apa? Sebab manifesto untuk pilihan raya bukan kitab suci. Bukan kitab suci. Jadi faham tak? Demokrasi mudarat. Demokrasi mudarat. Tapi dia kata mudaratnya tidak semudarat diktator. Jadi di sini yang mengharuskan sistem demokrasi ini apa? Atas dasar kaedah ittikhadu akhaffid dararaini. Jadi mengambil dua keburukan, demokrasi pun mudarat, diktator mudarat. Tapi dia kata demokrasi kurang sikit mudarat dah daripada diktator. Demokrasi ini kurang-kurangnya kita boleh menyuarakan pendapat juga. Jelas tu? Sebab tu kita apa? Okey, adakah wajib? Okey, masalah wajib ni syariat Allah. Faham tak? Nak kata wajib macam mana lah? Dia kata untuk memastikan umat Islam kekal perintah. Faham tak? Nak kata macam mana? Tadi Ustaz sebut, kalau ulama kata wajib, dia pegang lah, dia bawa lah jumpa Allah. Tapi Ustaz cakap, Ustaz tak berani kata wajib. Ustaz tak berani kata menyertai demokrasi ini wajib. Tak berani. Ulama nak kata wajib demokrasi ini, menyertai demokrasi ini, terpulanglah mereka. Sebab mereka ada hujah mereka. Tapi kalau Ustaz cakap, Ustaz tak berani kata, cuma mampu kata demokrasi ini bertentangan dengan Islam. Sebab kita ada sistem sendiri. Kita ini tidak memerlukan sistem lain. Sebab Quran Allah jadi lengkap untuk kita. Tapi dia kata, iyalah itu secara teorinya, tapi secara praktikalnya, faham tu? Sebab tu mereka berpegang secara praktikalnya. Peganglah secara praktikalnya, terpulanglah itu. Okey, jangan pula tanya. Jadi apabila menyertai sistem demokrasi wajib, sekarang kewajipan itu kita wajib sertai pilihan raya. Wajib. Contohnya, sekarang wajib nak pilih parti apa pula? Masalahnya kalau kita wajib demokrasi,
Kita kata wajib umat Islam menyertai sistem demokrasi. Okey, pegang wajib. Sekarang dia bercabang lagi soalan dia. Apabila berdasarkan realiti Indonesia, sebab banyak sangat parti orang Islam, Bersatu orang Islam, UMNO orang Islam, PAS orang Islam, Amanah orang Islam, mana yang wajib kita pilih? Faham tak? Jadi kita sebut apa? Kita sebut apa? Okey. Wallahu ghalibun ala amri. Urusan Allah pasti akan menang. Allah takdirkan sesuatu yang mana satu ketiga Islam pasti akan menang. Okey. Sini sebut umat Islam wajib menyertai sistem demokrasi pilihan raya. Wajib untuk memastikan penguasaan umat Islam. Wajib. Sekarang wajib pula tambah lagi. Sekarang untuk memastikan kuasaan umat Islam, wajib umat Islam. Sekarang parti umat Islam manakah yang wajib kita undi? Bersatu orang Islam, UMNO orang Islam, PAS orang Islam, Amanah orang Islam. Mana satu wajib? Atau wujub al-takhir. Macam apa? Kifarat apa? Wajib, tapi wajib pilihan saja. Macam apa? Wajib baik kifarat. Nak puasa 3 hari boleh? Okey, itu nak bagi makan boleh? Nak bagi makanan boleh? Dia wujubun al-takhir. Wujub ikut pilihan kita lah. Paling cepat kita. Sebab tu kata masalah ni masalahu hukum. Hukum ni hanya milik Allah. Tanya ustaz tak bagi kata wajib. Boleh. Tu pulang kita. Assalamualaikum ustaz, soalan. Waktu berbuka puasa kebiasaan menunggu waktu azan maghrib atau terbenam matahari. Jika ikut terbenam matahari, maghrib sekarang macam bukan terbenam matahari. Okey, matahari terbenam ke? Matahari bukan terbenam. Bahkan bumi kelilingi matahari. Dia sebut apa? Ghurubus syamsi fi ra'yil 'ain. Terbenamnya matahari pada apa? Pada pandangan mata kita. Kita duduk tepi laut, nampak apa? Hilang sudah. Apa kita panggil khursah, kita panggil apa? Bulatan matahari tu. Kita duduk di tepi laut, nampak rata sudah. Tak ada nampak lagi apa? Bulatan matahari, rapat sudah. Hanya nampak cahaya saja. Masuklah maghrib tu. Okey. Jadi sekarang nak buat masalah lagi. Jika ikut terbenam matahari maghrib sekarang bukan macam matahari terbenam. Memang matahari tak pernah terbenam. Sebab tu ghurubus syamsi fi ra'yil 'ain, pada pandangan mata. Faham tu? Mohon penjelasan. Nampak terbenam tu masuk maghrib sudah tak? Nampak pada pandangan mata kita. Tapi janganlah waktu gelap pula. Bukan kawasan bukit. Kawasan bukit memang nampak tenggelam awal. Okey, makna dia kawasan pada biasa. Macam tepi laut, tengah padang pasir, nampak terbenam matahari. Faham tu? Sebab tu Islam ni mudah. Islam ni mudah. Siapa kita payah? Islam mudah. Mudah saja. Nak tahu masuk waktu tak payah kira saja. Keluar fajar, nampak sudah naik cahaya mati, masuk waktu subuh. Tengok matahari tengah langit, gelincir sikit, masuk solat zuhur. Tengok matahari nak sudah bayang-bayang pun okey, panjang sikit sudah. Okey, masuk waktu asar. Nampak matahari terbenam, mata kita masuk waktu maghrib. Macam sebab asalnya waktu maghrib ini bukan ikut jam. Nanti jam ni apa? Untuk penyelarasan. Jangan buat masalah lagi ni. Ini kadang-kadang apa? Tak, tunggu gelap betul baru kita puasa. Jangan jadi pasyat macam orang Syiah pula. Buka puasa bila? Tunggu bintang naik dulu. Okey, ini nak jadi wawas ni. Ingat yang kita sebut. Okey, masuk waktu apa? Terbenam, masuk waktu buka-bukalah. Jangan kita cuba apa? Menyusahkan diri kita sendiri. Halakal mutanatti'un, binasalah orang menyusah diri sendiri. Faham? Dia kata apa nak? Kena yakin betul terbenam, bagi gelap betul. Nampak naik bintang. Itulah Syiah. Syiah bila dia ke puasa, tunggu bintang naik dulu, baru malam macam. Sebab summa atimus siyama ila al-lail, sempurnakan puasa sampai ke malam. Bagi terbenam betul-betul, naik matahari, naik bintang sudah. Boleh tu. Jadi kita kata yang takwim tu betul sudah tu. Takwim tu betul sudah. Melainkan apa? Melainkan kita betul-betul tengok takwim, kita duduk tepi laut, kita yakin betul belum terbenam betul, nampak lagi separuh matahari belum terbenam. Jangan buka lagi. Sebab apa? Bukan ikut jam. Jam itu hanya apa? Alat tanda saja. Bukan hakikat sebenar. Hakikat sebenar matahari pada pandangan mata kita. Hakikat sebenar matahari bukan terbenam. Bumi keliling matahari. Betul? Wallahu taala a'lam. Nantilah. Esok lagi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا الشاكرين حمدا يمزيله يا رب لك المسلطان اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل وجه المتقين اماما اللهم اجعلنا بكتابك المستكين ولا تشرك بك الثابتين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن ما شئ غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين